Okey, pertama sekali selamat datang ke Kolej Matrikulasi Kedah. Ni saya lah, Puan Faizah. Okey, saya asal dari Pendang. Ni suami saya dia pengurus Felda Bukit Tembaga dekat sini. So jadi rumah yang kami tinggal ni quarters dekat sini lah. So saya ada anak 4 orang. Ni anak-anak saya 4 orang. Ni 3 perempuan. Seorang je hero. Okey, ni gambar-gambar yang lepas lah. Ni student semester lepas. Ni saya share lah beberapa nak bagi kamu nampak gambaran macam mana keadaan kalau kamu belajar di kolej KMK di kolej. Ni belakang tu bangunan tutorial lah. Okey, ni kelas yang lepas. Okey, ni menti saya, Koci. Petang bawa lah anak main dekat kolam sains ni. Ni contohlah gambar, ni student yang lepas bila kita buat eksperimen. Okay, ni situasi dalam kelas. Meja tu dia jarak-jarak lah, penjarakan sosial. Ni kelas tutorial. So ni kalau kita buat kelas mid. Okay, so ni kubikel pensyarah lah. Nanti kalau kamu semester 2 boleh datang college, jadi nak jumpa pensyarah boleh datang ke office chemistry dengan kod dia DK014. Okay, so ni saya lah, Puan Faizah binti Abu Bakar. Okay, so ni semua pensyarah yang ada dalam program SES. Okay, kita teruskan dengan learning schedule. Okay, learning schedule ni macam kita kata perancangan untuk aktiviti kimia DK014. Jadi yang ini kamu nanti saya akan tunjuk macam mana kamu nak akses learning schedule ni. Okay, so jadi secara ringkas ini panduan kita lah sepanjang semester 1 ni. Dia dah bagi panduan daripada minggu pertama sampai minggu ke-22. Okay, jadi minggu pertama sampai minggu ke-18 tu adalah minggu PDP. Okay, apa maksud minggu PDP atau Teaching and Learning Session? Maksudnya masa tu lah berlakunya proses pembelajaran dalam tutorial, okey, amali dan juga kuliah. Okey, jadi secara rasminya kuliah tak ada untuk SES. Okey, tapi kita akan tetap buat sharing untuk kuliah tu juga. Okey, menerusi video dan juga nota kuliah. Okey, itu saya akan terangkan kemudian. Okey, jadi di tengah tu kalau kita start minggu ni, minggu pertama, okey, 25 hari bulan sampai hari Khamis esok 29. Okey. Kemudian nanti mid-sem kita cuti pertengahan semester kita pada bulan 10. Okey, kemudian belajar lagi sampailah study week kita. Okey, dah habis minggu ke-18 tu kita akan ni lah 1 minggu study week. Okey, lepas tu exam. Okey, final exam, peperiksaan akhir pun selama 1 minggu dan lepas tu bercuti. Okey, dan dijangka lepas habis cuti sem break 1 tu, sem 2 tu mungkin kamu akan kembali ke Kolej Matrikulasi Kedah. Okey, so berkemungkinan kita akan buat sesi PDP secara face to face ataupun secara bersemuka. Okey, kita pergi secara go through sebelum mid semester break ni. Okay, jadi apa maklumat yang kamu boleh dapatkan daripada learning schedule ni? Okay, pertama selain daripada tarikh, okay, minggu 1 sampai minggu 1 sampai minggu ke-20. Okay, dia juga bagi kamu panduan topik apa yang kita nak belajar. Okay, contoh minggu ni matter chapter 1. Okey, sepatutnya lah, tapi tak apalah, kita pun 1 jam je hari ni saya takkan ajar lagi lah. Kita akan fokus kepada introduction sahaja, pengenalan. Okey, jadi yang ini kita akan gantikan pada minggu yang seterusnya. Okey, jadi minggu pertama ni kita dah termasuk dengan MPPB. Okey, so selain daripada dia bagi maklumat topik, okey, bila nak belajar chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 and so on. Okay, dia juga bagi kita maklumat tentang subtopik yang akan dipelajari dalam kelas tutorial. Jadi sepatutnya minggu ni 1.1 sampai 1.4. Okey, tapi tak apa, jangan risau, sempat-sempat jangan susah hati kata tu dia dah sampai 1.4. Okey, jangan risau. Berdasarkan pengalaman yang lepas memang sempat. Okey, so jadi dia bagi panduan lah minggu depan belajar subtopik apa, 2.1, 2.2 dan seterusnya. Okey, dan juga bagi
panduan dekat kita tentang praktikal. Praktikal ni kelas amali lah. Bila masa, okey, jadi minggu ni tak ada apa. Okey, tak ada apalah aktiviti sebab kamu pun baru mendaftarkan diri. Okey, jadi minggu depan kita akan mulakan dengan kelas amali buat introduction. Okey, ada dan pre-lab. Kemudian minggu seterusnya kita akan buat eksperimen 1. Minggu seterusnya post-lab dengan pre-lab. Okey, yang ini saya akan terangkan kemudian. Okey, nak buat apa waktu pre-lab, nak buat apa waktu eksperimen dan apa yang perlu dibuat semasa post-lab. Okey, dan juga kita ada maklumat tentang assignment dan UPS. Jadi nak hantar tugas, nak buat tugasan bila, nak hantar bila. Okey, bila masa ujian. Okey, UPS. Okey, ujian pentaksiran semester. Ini 3 kali kita akan buat. So dia akan bagilah. So jadi sebelum mid-sem break ni, UPS 1 kita, kalau kamu tengok pada minggu ke-7. Jadi kena alert lah. Okey, kemudian remarks. Remark ni catatan sahaja, jadi dia bagilah panduan dekat kita. Bila masa kita nak ganti tutorial. Kita ganti 2 jam saja, saya silap sebab amali minggu ni tak ada. Jadi kita, maksudnya untuk minggu ni kita hilang 2 jam untuk tutorial. Jadi 1 jam tutorial diganti pada minggu kedua. 1 jam yang kedua kita akan ganti pada minggu yang ke-9. Okey, jadi inilah okey, remarks ni pun kamu boleh rujuk untuk penggantian kelas ataupun cuti. Okey, contoh untuk minggu ke-8 dia dah maklumkan. Okey, ada hari Malaysia, kita akan bercuti pada hari Khamis. Okey, untuk selepas mid-sem break pun dia ada sambung lagi lah. Kita akan teruskan dengan chapter 6, chapter 7, chapter 8 sampai chapter 9. Okey, kemudian ni practical test. Dijangka kita akan buat pada minggu ke-12 lah. Okey, kemudian UPS 2 minggu 11 dan UPS 3 perancangan kita pada minggu ke-15. Okey, dan assignment. Assignment kita akan mula gerak buat assignment dan hantar pada minggu ke-13. Okey, so seterusnya akan ada cuti umum Maulidur Rasul dengan Deepavali dekat situ. Okey, so kat bawah ni pun ada catatan sikit tentang exam dan juga holiday. Okey, jadi kesimpulannya kalau kamu nak apa-apa rujukan, okey, nak tahu nak belajar apa minggu ni. Okey, bila masa kita nak buat pre-lab, bila masa nak buat post-lab, bila masa nak eksperimen. Okey, bila masa ada UPS, bila masa nak buat assignment, nak hantar. Okey, jadi kamu boleh rujuk saja kepada takwim ni. Okey, jadual teaching and learning schedule ni. Okey, so settle part untuk learning schedule chemistry unit. Okey, jadual. Okey, kelas timetable. So ni jadual saya lah. So kita akan ada kelas online 3 hari. So kelas yang terlibat adalah kelas hayat 1, fizik 1, okey, dan sainskom 1. Okey, so jadi kelas kita pada hari Ahad, Isnin dan juga Rabu. Okey, jadi hari Ahad ni kita akan buat amali. Jadi maksudnya kamu kena ready lah. Kalau hari Ahad je kamu kena ready dengan bahan-bahan PDP bagi kelas amali. Okey, untuk hari Isnin 2 jam kita akan buat kelas tutorial. Okey, kemudian baki jam yang ketiga kita akan buat pada hari Rabu. Okey, hari ni lah. Okey, jadi jumlah keseluruhan subjek kimia bagi setiap minggu adalah selama 5 jam. Okey, ingat 3 jam tutorial, 2 jam amali. Okey, so amali hari Ahad. Okey, sebab jadual tu umum kan. Ni saya maklumkan siap-siap untuk semua kelas bagi SES hari Ahad memang amali. Okay, hari Isnin dan Rabu adalah tutorial. Okay, jelas Okay, so platform kita untuk buat kelas. So jadi saya akan sama ada guna Google Meet macam sekarang ataupun kan ada Telegram ataupun kita bergerak dekat Telegram. Contoh macam hari Isnin kita kelas 2 jam kan. Takkan 2 jam tu nak Google Meet. Jadi mungkin saya akan buat Google Meet sekejap je, setengah jam atau sejam. Baki tu kita akan bergerak menerusi sama ada Telegram ataupun Google Classroom.
Okay, nanti saya akan tunjuk yang ini. Okay, so selain daripada tu, untuk akses bahan-bahan yang berkaitan dengan kimia, kamu boleh rujuk MyLink. Okay, nanti saya akan bagi dekat kamu MyLink yang unit kimia sediakan dan saya akan buat demonstrasi sikit lah apa yang ada dalam MyLink ni. So ni topik yang kita akan belajar dalam SEM 1, ada 9 topik. Okay, metal, jirim, okay. Kemudian atom, molecules, ion, mole concept, concept mole, okay, chemical equation, stoichiometry, electronic configuration, okay, periodic table, chemical bonding, chemical equilibrium dengan reaction kinetics. Okay, jadi inilah dan kebanyakan topik ni kamu memang dah ada asas. Kamu dah belajar lah asas semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk paper SPM. Okay, jadi tinggal masuk ke matrik ni kita nak polish lah bagi kamu faham lagi detail apa yang kamu dah belajar semasa tingkatan 5. So, where to access learning materials? Okay, jadi kat mana pelajar boleh dapatkan semua bahan-bahan PDP untuk subjek kimia? Okay, kita guna MyLink. Okay, sekarang saya nak demo. Ada ni MyLink. Nanti saya akan share dalam group Telegram kita. Okay, kamu klik je link ni. Dia akan sambung kepada ni paparan muka hadapan ni. Jadi kalau kita tengok kat sini kamu nak learning schedule. Learning schedule yang saya tunjuk tadi tu. Kamu boleh buka dan download. Okey, dia ada dua. Kamu hati-hatilah, ada yang SDS, ada yang SES. Jadi kamu pilih file learning schedule, jadual PDP untuk SES. Okey. So kalau nak bahan untuk kuliah, okey, kamu klik je ikon tadi tu. So ada kod DK0 SK015. Jangan buka SK015, ini adalah SDS. Kamu buka yang DK014. Okey, jadi bahan nota kuliah semua dah ada dah. Chapter 1 sampailah chapter 9. Jadi terpulanglah, kamu nak print pun boleh ataupun kamu nak rujuk terus dalam handphone ataupun tab ataupun laptop kamu pun boleh. So ini optional lah, print ke tak terpulang. Okey, kemudian kita ada tutorial. Okey, jadi ni tutorial, kamu buka yang kod DK014. Okay, jadi adalah compilation soalan tutorial chapter 1 sampai chapter 9. Okay, lepas tu praktikal. Okay, bahan praktikal pun dah ada dah. Okay, di K014. Okay, so jadi dalam ni, okay, ada lab manual. Yang warna merah ni adalah lab manual. Panduan eksperimen. Kita ada 4 eksperimen untuk semester ni. Jadi kamu boleh rujuk lah. Dan lab manual ni dia bubuh semualah eksperimen untuk semester 1 dan 2. Kemudian yang gambar kedua ni, file yang kedua ni adalah soalan modul pre-lab. Jadi kamu kena jawab. Okay, kemudian ni link video-video yang berkaitan dengan kelas amali. Kemudian ini panduan untuk handling chemical apparatus. Okay, file yang kelima ni adalah panduan macam mana kamu nak buat jota dan macam mana kamu nak tulis lab report. Jadi semua bahan ni kamu boleh download daripada link ni. Okay, seterusnya assignment. Okay, assignment ni kosong lagi sebab rasanya tak ada lagi. Okay, sebab AJK pun kita tak bubuh lagi lah. Jadi pada minggu yang kita minggu ke-11 ke 13 hari tu, so kita akan letak dalam ni. So buat masa sekarang tak ada lagi. Okay, kemudian link kehadiran pelajar pun ada. Resource limit is reached. Oh, ni mungkin sebab ramai student tengah submit attendance. Okay, pastikan semua dah submit attendance ya. So ini link kehadiran. Okay, jadi kamu boleh dapatkan juga daripada MyLink unit kimia ni. Okay, ini YouTube channel bagi unit kimia. Ni unit kimia punya channel lah, unit kimia KMK. Jadi ada macam-macam dekat sini ya. Boleh kamu akses dekat sini. Dan terakhir adalah Instagram. Okay, ni pun unit kimia kita buat. KMK saja. Okay, jadi kamu bolehlah tengok godek-godek apa yang ada dalam YouTube dan juga Instagram kita. Okay, so itu sahajalah demonstrasi untuk MyLink. Okay, so jadi kamu boleh dapatkanlah mana-mana bahan PDP daripada link-link yang diletakkan di sini. Okay, seterusnya kelas tutorial. Jadi apa yang kita buat dalam kelas tutorial? Ni yang kawan kamu tanya tadi ya. Okay, so jadi pertama tadi saya dah tunjuk dekat MyLink, kamu boleh download study guide. Study guide tu adalah nota kuliah. Jadi contoh minggu ni chapter 1,
kamu bacalah. Baca dulu, baca bagi faham dan nanti saya akan bagi juga video dekat kamu untuk membantu kamu. Okey, lepas tu bila dah faham sendiri. Okey, kalau tak faham juga tak apalah, kamu boleh tanya saya di Telegram. Okey, kemudian kamu soalan tutorial ni pun kamu dah download di MyLink tadi kan? Cuba jawab. Contoh minggu ni kamu tengok dalam learning schedule kena jawab subtopik 1.1. Jadi kamu jawab je lah soalan 1.1. Benda ni kamu kena buat sebelum masuk ke kelas tutorial hari Isnin dan hari Rabu. Jadi maksudnya bila masuk kelas hari Rabu tu tinggal kita nak bincang je jawapan. Okey, boleh So kat mana kamu nak jawab soalan tutorial tu? Jadi yang penting sistematik. Kamu bebaslah sama ada kamu nak guna exercise book, buku yang panjang ni pun boleh. Okey, kalau siapa yang tak ada buku tak apa, belilah examination pad tu, test examination sheet tu yang helaian yang untuk jawab exam tu kan, yang line yang bergaris tu pun boleh. Okey, tapi cuma siapa yang jawab dalam yang sheet ni, kamu pastikanlah ada file. Ada file. Okey, kamu simpan, kamu compile semua latihan subtopik 1.1, 1.2, 1.3 sampailah chapter 9. Jangan hilangkanlah sebab kamu tak guna buku. Siapa yang guna buku senanglah, tak payah nak bubur dalam file ke apa. Dia guna buku. Kalau siapa yang tak guna buku, pastikan kamu simpan, kamu compile semua jawapan hasil kerja awak tu dalam file bagi nampak sistematik. Sebab tutorial ni akan disemak secara berkala. Selalunya kalau saya habis satu subtopik, saya akan suruh kamu hantar, saya akan check. Okay, so jadi implementation dia 3 jam, hari Isnin 2 jam, hari Rabu 1 jam. Okay, follow the timetable. Okay, nanti kita akan buat Google Classroom. Okay, untuk semester 1. Sebab kamu kebanyakan ada yang ada akaun MOE yang kerajaan guna tu. Okey, ada yang tak ada. Jadi SEM 1 ni kami dinasihatkan untuk guna akaun Gmail personal. Ni yang personal saya lah. SEM 1 memang saya guna personal sebab student tak dapat lagi yang akaun MOE yang government tu. Okay, jadi ni contohlah Google Classroom 5 kelas saya yang masa semester 1 yang lepas. Okey, mana tutorial? Ni contohlah latihan tutorial. Okey, saya tunjuk contoh bagi kamu nampak lah nak buat apa. Okey, ni contoh lepas student dia study subtopik 1.2, contoh dia study kuliah. Okey, jadi terpulanglah. Kamu nak print, lepas kamu download soalan tutor tu, kamu nak print, kamu jawab atas kertas tu. Okey. Ni bagi siapa yang ada tutorial boleh lah. So jadi kamu jawab-jawab, lepas tu kita akan bincang dalam kelas, kemudian kamu akan tanda sendirilah. Okay, so tanda kalau salah buat pembetulan. Okay, ni contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni student yang dia tak ada printer, jadi dia terus saling jawapan je lah. Pun boleh juga, tak ada masalah. Siapa yang tak ada printer tak apa, kamu jawab terus. Okay, yang penting kamu cuba jawab. Okay, kemudian kita akan bincang soalan. Okay, jadi kemudian lepas bincang tu, masa dalam kelas tu kamu akan tanda lah yang mana betul. Okay, kemudian kalau salah terus buat pembetulan. Okay, jadi itu yang berlaku dalam kelas tutorial. Dan aktiviti kita akan diselang-seli lah. Kadang-kadang saya akan bagi latihan quizzes, pakai Kahoot, Google Form pada material yang sempat saya sediakan untuk kelas tersebut. Okay, jadi ini secara ringkas tentang kelas tutorial kita. Jadi harap kamu nampaklah apa yang berlaku untuk kelas tutorial. Okey, kita pergi kepada amali sekejap. Okey, yang ini tak ada apa, dia nak maklumkan level apa yang kamu belajar untuk topik kimia. Jadi kita ada CLO 1, 2, 3. Okay, tak apalah, tak ada apa. Yang CLO lecture ni secara rasmi tak ada sebenarnya. Okey, cuma kita akan sharing bahan dan video. Okey, praktikal kelas amali kamu kita fokus kepada kemahiran psikomotor. Jadi kemahiran kita target P1, P2 dan P3, perception, set dengan guided response. Okey, jadi ini maksudnya kemahiran amali kamu lah dari segi mengendalikan eksperimen, buat lab report, follow instruction, dan sebagainya. Untuk tutorial, yang ini kamu kena familiar, C1, C2, C3. Untuk SEM ni kita hanya 3 level saja sampai C3. C1 aras remembering, mengingat ataupun tahu. Jadi contoh apa? Define matter, definisi maksud matter. Jadi kamu kena tahu dan hafal. Aras yang berikutnya C2, understanding, pemahaman. Jadi contoh, classify matter into pure substances and mixtures. Jadi contoh,
kita bagi bahan chemical substance dekat kamu, kamu kena pandailah nak kelaskan, okay, identify yang mana satu pure substance, yang mana satu mixture. Okay, kalau mixture pula, yang mana satu homogeneous, yang mana satu heterogeneous. So itu untuk understanding, nak tengok kamu faham ke tak. Okay, aras yang paling tinggi adalah C3. Application, aplikasi ni penggunaan lah, maksudnya kamu tahu macam mana nak guna teori yang kamu belajar masa kelas, masa dalam konten kuliah dengan konten tutorial. Okay, jadi contoh soalan, suggest example of mixtures in daily life. Jadi kamu akan belajar nanti jenis mixture, contoh ada homogeneous, ada heterogeneous. Kemudian bila dah faham konsep tu, dah understand, kamu kena fikirlah, tengok sekeliling kamu, kat rumah kamu ke, kat luar rumah kamu ke, kat mana-mana ke, bagi contoh mixture, jenis mixture yang berkait dengan kehidupan seharian kamu. Okey, itu contohlah. So jadi 3 aras saja. Dan C3 ni selalunya daripada extra knowledge. Kadang-kadang kita tak ada dalam kelas, kamu yang kena cari sendiri. Okey, boleh ya? Okey, so jadi itu secara ringkas tentang level taksonomi. Okey, seterusnya ini tak ada apa, just nak maklumkan semua konten dalam kimia ni kamu akan diuji 2 kali. Yang continuous, yang berterusan tu melalui test ujian yang kita panggil UPS. UPS tu ujian pentaksiran semester. Ada 3 kali. UPS 1, 2, 3. Ini objektif kita online lah. Kalau ikut SEM lepas 1 jam 20 soalan objektif. Itu yang SEM lepas. Yang terakhir, minggu terakhir selepas study leave, kamu akan diuji final exam. Okay, so ini pun dijangka soalan objektif. Bahagianlah yang planningnya soalan objektif. Apa pun kita tunggu lagi lah maklumat yang berikutnya. Sebab okay, so ini kelas amali. Okay, jadi macam saya maklumkan tadi, ingat macam mana kamu nak tahu kelas amali minggu apa buat ni, kamu tengok schedule ni praktikal, cuba check. Okay, ada masa kita buat introduction, okay, pre-lab, ada masa eksperimen, ada masa post-lab dengan pre-lab. Okay, jadi kamu rujuk je lah schedule tu. Okay, jadi bahan apa yang perlu ada? Ni lab manual. Ni semua ni kamu boleh akses. Okay, so jadi ada lab manual. Okay, kemudian modul soalan, modul pre-lab soalan. So bolehlah kamu nak print ataupun siapa yang tak ada printer, tak apalah, kamu jawab terus. Yang penting cuba jawab. Okay, kemudian jota. Okay, ni jota yang semester lepas. Okay, jadi sini tak ada lah sebab kamu tak ada college. Jadi untuk jota kamu gunalah nak guna kertas examination pad pun boleh. Okay, ataupun kamu nak guna A4 paper yang blank, yang kosong tu pun boleh. Yang penting jangan hilangkanlah compile jota eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3, eksperimen 4. Kamu kena compile semua, jangan hilangkan. Kalau ataupun nak senang, boleh beli buku terus. Siapa yang ada buku, yang terbaik buku yang blank lah, yang kosong. Kalau tak ada juga tak apalah, belilah buku yang bergaris. Bolehlah asalkan ada aktiviti jota. Okay, saya tak tekankan sangat, gunalah mana-mana buku yang ada asalkan kamu buat kerja kamu tu. Okay, jadi implementation dia kita akan buat hari Ahad, kelas amali 2 jam. Okay, jadi ni pre-lab, do the pre-lab worksheet. Okay, jadi lepas kamu download, okay, kamu tengok soalan, nak print ke suka hati kamu lah. Kamu cuba jawab soalan. Kemudian bila minggu yang contoh minggu ketiga, minggu bincang pre-lab, kita akan bincang dalam kelas ataupun saya bagi video. Okay, kemudian kamu tandalah jawapan kamu tu. Okay, lepas tu jota. Jota kamu rujuk lab manual. Jota ni dia ada 4 item, tak apa nanti saya maklumkan. So jota ni macam ringkasan eksperimen apa yang kamu perlu buat untuk hari tu. Okay, nanti saya tunjuk contoh. Okay, so secara ringkas tu jot lukis. Jadi kamu ringkaskan prosedur eksperimen. Jadi itulah yang akan menjadi rujukan kita bila kita nak buat eksperimen. Tak payah dah nak tengok ayat-ayat panjang dalam lab manual tu. Okay, selesai. Okay, kita pergi kepada bila buat eksperimen. Okay, jadi tadi sebelum buat eksperimen kena buat pre-lab. Sebenarnya pre-lab ni teori eksperimen. Maksudnya sebelum buat eksperimen, kamu kena adalah pengetahuan eksperimen apa yang kita nak buat. Sebab itulah kamu kena jawab soalan modul pre-lab. Okay, so jadi bila minggu yang buat eksperimen, okay, disebabkan dulu kelas face to face student pergi makmal lah buat eksperimen. Tapi sekarang dah semua online, jadi nak tak nak kena tengok video sahaja. Jadi kamu tengok video.
Dalam video tu nanti dia dah ada data result dah. So result tu kamu salin saja dalam Jotebook. Okey, selesai video ni nanti dalam link MyLink tadi pun dah ada sebenarnya. Okey, ataupun saya akan bagi sekali lagi nanti pada minggu yang tersebut. Okey, lepas habis eksperimen, minggu berikutnya kita akan buat post lab. Post lab tu post selepas. Jadi apa post lab tu maksudnya lengkapkan jota. Okey, lengkapkan jota. Jadi dalam jota ni selalunya dia akan ada 4 item. Title, objektif, prosedur yang lukis-lukis dengan result. Okey, nanti saya tunjuk contoh. Okey, yang ini saya nak maklumkan sebab ada setengah pensyarah dia terus buat post lab dalam Jotebook. Ada setengah pensyarah dia suruh buat lab report. Okey, macam saya suruh buat Jotebook kecuali bila kita nak dekat practical test. Bila practical test nanti kamu kena buat lab report. Jadi bila ada minggu yang nak dekat dah dengan practical test, saya akan latih kamu buat lab report. Jadi akan ada minggu lah kamu kena buat juga lab report supaya kamu tak terkejut. Nanti bila minggu practical tu tak reti nak buat lab report. Okey, jadi post lab ni kita akan lengkapkan Jotebook. Okey, atau buat lab report. Jadi masa post lab tu kita akan buat discussion, calculation pengiraan, okey, conclusion, dapatan ataupun kesimpulan dapatan eksperimen kita. Okey, jadi amali ni sangat penting sebab amali ni juga konten daripada apa yang kita belajar dalam tutorial. Okey, saya tunjuk pre-lab dulu ya. Ni contoh pre-lab. Ni student ni dia print, lepas tu dia jawab. Siapa tak ada printer tak apa, kamu jawab je atas kertas examination sheet. Okey, so cuba jawab dulu macam ni, dia cuba jawab dah. Okey, salah pun tak apalah. Lepas bincang dia tanda right. Okey, kalau salah buat pembetulan. So ni contoh pre-lab, modul pre-lab. Soalan ni boleh kamu download dekat MyLink tadi. Okey, so lepas pre-lab, buat minggu ni kita buat pre-lab. Okey, minggu depan eksperimen pula. Okey, lepas pre-lab ni kamu kena buat jota. Okey, jota ni dia ada 4 item. Pertama title, tak apa jelas ni. Title tu tajuk eksperimen, kamu rujuk lab manual. Kedua objektif, tak apa jelas kat situ. Okey, kemudian prosedur. Yang penting ni prosedur. Dalam lab manual, arahan eksperimen tu dia bertulis ayat. Nombor 1 buat apa, nombor 2 buat apa, nombor 3 buat apa. Tapi dalam jota kamu tak boleh buat ayat tu. Apa yang perlu kamu buat, apa yang kamu faham, kamu lukis je. Lukis je bagi kemas-kemas. Okay. Kamu lukis, kamu label. Okay, contoh MTB ke, yang ni analytical balance. Kemudian buat arahan, instruction tu secara ringkas. Tak payah tulis salin bulat-bulat ayat dalam lab manual. Ringkaskan saja. So label radas. Okay, tulis step dia secara ringkas. So itu untuk prosedur. Yang table tu, jadual dekat bawah tu result. So ada title, lagi ada objektif. Ni rujuk je lab manual. Kemudian ada prosedur. Okay, prosedur ni kamu kena draw. Kamu kena lukis. Draw and label. Okay, dan terakhir adalah result. Keputusan ni selalu kita buat dalam table, jadual. So jadi ini 4 item saja dalam jota. Okay, jadi harap kamu boleh nampak lah macam mana nak buat jota. So ni contoh jota. Okay, so kalau kamu tengok ni student ni dia buat dalam blank paper kan. Satu lagi cadangan, katalah kamu tak ada blank paper, kamu ambil kertas A4 kosong, kamu lipat je 2. Buat buku. Selepas saya baru teringat, saya suruh student saya ambil kertas A4 dalam 20 ke, ikutlah agak-agaklah 20, kamu lipat 2, bahagi 2 tepat, kamu stapler je kat tengah, itulah buku jota kamu. Boleh ya? So terpulang lah kamu nak beli buku pun boleh ataupun buat sendiri DIY daripada A4 paper yang blank. Okay. So ini jota. Dan terakhir adalah post lab. Lab report daripada student. Jadi kamu tulis atas examination pad. Okay, jadi title, objective, introduction. Okay, semua ni semua cara nak buat introduction, prosedur. Okay, kemudian apa lagi? Result, discussion, calculation, semua dah ada dalam MyLink tadi tu. How to write report yang 5 ke 5 ni. Dia bagi kamu panduan macam mana nak buat jota dan macam mana nak buat lab report. Jadi kamu boleh rujuk yang ni. So jadi ini pentaksiran kamu. So jadi 100% kamu akan dinilai untuk paper kimia. Assignment kamu 15%. Okay, 15 markah. So kita akan buat assignment untuk satu tajuk dan tajuk tu takkan masuk dalam PSPM kamu. Okay, jadi maksudnya kamu tadi belajar 9 topik kan? Tolak 1.
tinggal 8. Maksudnya PSPM nanti kamu akan diuji 8 tajuk saja. Kenapa? Satu tajuk kita dah tolak, yang itu kamu buat assignment. Maksudnya kamu buat assignment bagi cun, dapat markah maksimum. Okay, so itu assignment 15 markah, banyak tu. Okay, kemudian practical test ada 2 markah. Kita pecahkan manipulative skill ni maksudnya kemahiran buat eksperimen 10 markah. Lab report 15 markah. Banyak markah. Sebab tu saya akan dekat practical test minggu ujian amali, saya akan latih juga kamu buat lab report. Okay. Kemudian ini PB ya, penilaian berterusan. So dekat sini saja 40. Okay. Kemudian exam ada pecah 2, yang kecil dengan yang besar. Okay. Yang test 3 kali 20 markah. Okey, kemudian PSPM 40 markah. Ini dari segi pentaksiran. Okey, dan terakhir ini tak ada apa, pastikan kamu rekod kehadiran, link kehadiran. Okey, jadi kehadiran tu wajib. Okey, tak ikut tahun lepas 2 kali tak hadir tanpa sebab dapat surat amaran pertama. Okey, kemudian tak hadir lagi amaran kedua, lepas tu amaran ketiga dan terakhir kena masuk mahkamah kolej. Okey, jadi kamu akan dibicarakan lah bawah akta 174. Okey, ada yang kena denda. Okey, ataupun apa-apalah hukuman yang akan diberikan oleh pegawai yang terlibat. Jadi tolong jaga betul-betul lah attendance. Okey, kalau tak hadir pastikan ada evidence. Okey, surat MC contoh. Okey, yang terakhir adalah ini tak ada, ini online class rules. Okay, jadi ni komitmen kamu lah masa kelas online. Jadi kalau boleh ready 5 minit awal sebelum kelas. Okay, pakai pakaian yang bersopan santun lah. Okay, kemudian ready, ambil buku, ada catatan, pen, kertas apa semua. Okay, jadi masa pensyarah cakap tu kalau boleh mute lah. Okay, kecuali kamu nak interrupt nak tanya, itu tak apa. Okay. Okay, jadi respon bila panggil nama. Ni pensyarah tanya soalan, pensyarah yang jawab. Sunyi sepi semua macam tu. Habis kelas tu dia semua meriah. Okay, tak apalah. Asalkan kamu involve. Saya pun tak nampak apa yang kamu buat di belakang, tapi kamu kena amanah. Okay, itu je. Okay, kemudian fokus. Okay, dan terakhir bagi komitmen yang sepenuhnya. Jadi ni pun untuk kamu excellent lah untuk semester ni. Okay, so that's all. Okay, jadi saya rasa itu sajalah taklimat pengenalan untuk chemistry DK014. Apa-apa soalan lanjut kamu tak faham ke apa, kamu boleh tanya dalam Telegram. Okay, jelas Okay, Jelas, jumpa lagi.